Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul bertemu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syekh Ali Jawatan Kuasa Kaki Tangan Surah As-Salikin First Haid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Fiqhul Manhaji Manhaj fi Syafi'i, jilid yang pertama pada muka surat yang ke 122. Sunat wudu, kita masuk perbincangan baru tuan-tuan berkenaan dengan wudu. Pada perkara yang wajib kita dah bincangkan sebelum ni, berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 6, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Sadaqallahul azim. Dengan artinya, wahai orang beriman, apabila kamu nak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas, maka wuduklah. Berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Jadi kita bincanglah berkenaan dengan perkara tersebut sampai tajuk tertib. Sambung tajuk baru tuan-tuan, dia kata sunat wudu. Antara sunat wudu yang penting ialah tu dalam kitab kita, kalau dalam kitab Matla'ul Badrain dah habaq, dia kata apa, bermula sunat wudu itu amat banyak. Jadi dia kata hal keadaan, hak satu dia kata penting, hak satu lagi dia kata berkenaan dengan amat banyak. Rupa-rupanya tuan-tuan, amat banyak itu dan merupakan perkara yang penting untuk kita duk buat selama ni tuan-tuan. Kadang risau salah dan sebagainya. Yang pertama, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, bismillah, kalau dalam kitab-kitab dia sebut apa, basmalah tadi tu, hal keadaannya. Jadi kalau di dalam kitab Matla'ul Badrain dah habaq siap, dia kata apa, setengah daripada yang dikatakan sunat-sunat wudu itu. Yang pertamanya daripadanya mengucap bismillah pada awalnya, iaitu awal membasuh dua tangannya, dan na'udzubillah dahulu daripadanya, iaitu daripada bismillah tadi tu. Maka jika meninggal akan bismillah pada awalnya, jikalau sengaja tuan-tuan, sekalipun didatangkan dia, iaitu didatangkan bismillah tadi tu pada pertengahannya, hal keadaan tadi. Jadi tiada apabila selesainya. Jadi dia nak abang kepada kita tuan-tuan, hal keadaan kita ni tidak tuan-tuan, sunat atas kita tu untuk membaca bismillah, walaupun didatangkan dia pada pertengahan kalau terlupa tadi tu. Dalam kitab kita kata apa, sunat menyebut nama Allah pada permulaan wudu, itu sunat pada awalnya. Dari datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an falam yajidu ma'an faqala alaihi salatu wassalam hal ma'a ahadin minkum ma' fa'utiya bima'in fawada'a yadahu fil ina alladhi fihi al-ma' summa qala tawadda'u bismillah fara'aitul ma' yafuru min baini asabi'ih hatta tawadda'u min 'indi akhirihim ay jami'uhum wa kanu nahwan min sab'in. Daripada hadis riwayat Nasa'i, yang mana bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari air untuk berwudu tetapi tidak memperolehinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah sesiapa di kalangan kamu mencari air? Lalu dibawakan air kepadanya dan menghindar meletakkan tangannya ke dalam bekas berisi air tersebut. Saya bersabda, berwuduklah kamu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menyebut bismillah ketika memulakannya.
Lalu aku melihat air terpancar keluar daripada celah-celah jari baginda Nabi SAW hingga ke semua mereka, iaitu kira-kira 70 orang dapat berwudu dengan air tersebut. Jadi antara matan penting di dalam hadis ini, tawaddau bismillah. Maka mulakanlah wudu itu dengan bismillah. Itu yang pertama berkenaan dengan bismillah tadi itu. Kalau merujuk kepada kitab Al-Mu'tamad Muhammad Zuhaili, dia kata apa? Membaca bismillah adalah sunat sebelum berwudu. Begitu juga dengan lafaz amal ibadat, dalam semua, dalam setiap amal ibadat dan segala jenis perbuatan yang baik, lafaz bismillah. Yang paling sempurna ialah bismillahirrahmanirrahim. Jika disebut bismillah saja pun sudah memperolehi fadilat membaca bismillah. Kalau orang kita tuan-tuan, dia jemput makan, kita sebut bismillah dia. Makan. Kita tuan-tuan, orang Melayu ni ada dua jenis dari 9 ni. Satu tuan-tuan, kalau kita ajak dia makan, Syekh, makan. Kita kata ada. Ataupun kita ni yang tengah makan, kita jemput dah, main makan. Orang lalu tadi dia kata apa? Bismillah. Dia dua jenis lah. Satu orang tengah lalu, dia kata, Syekh, makan ke? Makan. Bismillah lagu tu lah. Ada orang tuan-tuan lalu pun buat tak tahu. Bismillah pun tak, alhamdulillah pun tak. Tapi itu adab kita lah. Saja adab orang Melayu. Tak ada pun berkait dengan sunnah pun. Tak ada. Yang disuruh tadi tu mungkin terlupa baca bismillah ke apa, ke risau tengok makan kelaku apa ke, tentang sunat. Kita mengingatkan orang tentang bismillah ni sunat. Sebab apa Nabi kata apa? Ya ghulam, as-samillah, wahai budak, baca bismillah. Apa yang Nabi buat? Peringatkan. Risau takut terlupa. Itu dia apa pandang kita makan bismillah. Lah, aku lupa baca bismillah. Wallahualam lah, saya rasa lah. Sebab tu orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia punya adab. Sebenarnya ada riwayat-riwayat hadis Nabi SAW yang bawa, tapi kita ni tak tahulah. Kita orang Melayu kita bapak ni kata bismillah, baca. Lagu tu je. Kita pun tak tahu hadis dia, tak apa pun. Tapi kurang-kurang yang buat tu, kalau tak menjadi hadis Nabi pun, hal keadaan tadi tu adab-adab yang perlu kita didik kepada anak-anak kita. Hal keadaan tersebut lah. Apatah lagi yang kita kata berkenaan dengan wudu tadi tu. Jadi kita ambil ayat ni tuan-tuan, kita dah pegang bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekadar tu. Hal keadaan. Sekiranya seorang terlupa membaca bismillah atau tidak membacanya dengan sengaja pada permulaan wudu, kemudian teringat ketika sedang mengambil wudu, hendaklah dibaca ketika itu. Baca bismillah pertengahan adalah bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Jika tidak membacanya sehingga selesai wudu, maka tidak perlu lagi membacanya kerana telah luput masa membacanya. Itu antara dalam perkara yang dinyatakan di dalam kitab Al-Mu'tamad Muhammad Zuhaili. Basmalah dibaca ketika permulaan mengambil wudu, sewaktu membasuh dua tapak tangan. Juga hendak diniatkan melakukan sunat-sunat wudu semasa membaca bismillah. Jadi hal keadaan tersebutlah. Jadi dah habaq perkara tersebut. Cuma dia kata, jika ditinggalkan membaca bismillah kerana terlupa atau sengaja tidak membacanya, sah wudunya, kerana ia adalah perkara sunat bukannya wajib. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, man tawadda'a wa lam yazkur ismallah alaihi kana tahuran lima marra alaihi alma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu membaca bismillah, dia berada dalam keadaan suci berwudu kerana telah dilalukan air ke atasnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi tadi tu. Jadi walaupun pada pandangan ulama hadis ini merupakan antara hadis yang dhaif, tetapi tuan-tuan kurang-kurang kita boleh pakailah hal keadaan tersebut untuk kita ini ambil wudu baca bismillah. Ketika mana? Ketika mula-mula basuh tadi tu. Ketika mula-mula. Jadi kalau dah sampai ke tengah dah, maka tiada apabila selesainya tadi tu belum lagi selesai, tapi kita dah baca cukup madai dapat dah. Yang kedua, membasuh dua belah tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bekayang. Hal ini berdasarkan hadis an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa qad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu' an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء. Daripada Abdullah bin Zaid, ketika ditanya tentang wudu Nabi SAW, lalu dia meminta air dalam bekas tembaga.
Kemudian dia berwuduk untuk menunjuk cara Nabi SAW berwuduk. Dia menuangkan air daripada bekas tersebut dan membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Seterusnya barulah dia memasukkan tangannya ke dalam bekas tersebut. Jadi hal keadaan tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan, bagi tahu kepada kita, tangan kita ni dia akan ganti kepada cebok lah. Dia akan ganti kepada cebok tadi tu. Jadi tidak ada masalah pada menggunakan tangan tadi tu. Jadi cara ada tuan-tuan, ambil ayak dulu. Contoh kita kata ada ayak lagu ni, tuang dulu tuan-tuan. Jadi kita basuhlah tangan. Kadang-kadang kita ambil air yang dalam kolah ni. Biasa orang Melayu kita dia ambil dalam kolah. Jadi tuan-tuan, dia punya gayung tadi tu, hak belah kepala dia tu, kepala gayung tadi ni tuan-tuan, ada alirkan. Dia buat lagu tu. Habis-habis sambil-sambil pegang kepala gayung tadi tu lah, selesai. Kemudian dia celuplah tangan dia untuk basuh muka. Jadi menjadi alat tadi tu untuk basuh muka dia. Tapi dengan syarat kena basuh tangan dulu. Sama juga kita membasuh pipe ni tuan-tuan, kita basuh tangan kita. Ni tak terus-terus tuan-tuan buka zoom. Tak kena. Jadi adabnya tidak ada hal keadaan tersebut. Ini sunnah baginda Nabi SAW yang kita lakukan tadi tu. Maka kita buat yang terbaik lah, ikut apa yang telah dinyatakan. Disebut dalam kitab Al-Mu'tamad, Muhammad Zuhaili disunatkan basuh 2 tapak tangan sebanyak 3 kali sekalipun meyakini tangannya itu sudah bersih, ataupun basuhnya ketika curahan air menggunakan cerek atau pipe ketika berwuduk. Jika tidak diyakini kedua belah tangan itu bersih, makruh memasukkannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sebutkan apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, janganlah dia mencelup tangannya ke dalam bekas air sehingga dia membasuhnya sebanyak 3 kali. Ini kerana dia tidak mengetahui di mana tangannya berada ketika tidurnya. Ini bukan saya kata, ni Nabi kata tuan-tuan hal keadaan tersebut. Jadi tuan-tuan, ni betul tak tuan-tuan hal keadaan? Tak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betul? Kita pun tak tahu tidur lagu mana tangan kita. Bergesek sana, bergesek sini ke apa ke, wallahu alam. Hal keadaan lagi budak-budak sekolah ni. Kan yang sekolah asrama lah, itulah tuan-tuan. Seluk tuan-tuan kata apa nama? Dia panggil kurap. Kalau belah tempat saya tu dia panggil songkla. Songkla tu kurap yang celah-celah apa nama? Celah-celah paha tu dah. Biasanya budak sekolah asrama dah. Sekolah biasa ni jarang tuan-tuan, jarang berlaku lah. Tapi ada juga, tapi kita kata biasa budak-budak sekolah asrama lah mandi ayak tuan-tuan. Sekolah asrama tu kesian tuan-tuan. Kalau kita nak pergi hantar sekolah asrama anak kita, pergi cek lah saja. Kadang cikgu saja tak bagi, tengok kolah tak bercuci dengan berlumut bagai-bagai, itulah nak kita mandi tuan-tuan. Dengan mandi ayat tak berapa nak bersih bagai tuan-tuan. Balik rumah abah kata itulah tidur ni tuan-tuan, tak tahu tangan pergi mana. Budak-budak ni tak tahu tangan mana. Saya sekolah asrama dulu tuan-tuan. Kita kata duduk kat sekolah asrama ni, kalau budak tak garu ni tak sah. Ada je garu. Kita kata sedap sangat ke? Dia kata lebih sedap daripada makan sambal belacan. Dia kata alah. Tapi bila bagi dia ubat apa nama, cap kaki 3 ke, saya panggil ubat cak ayam. Ubat cak ayam kalau merah ni. Dia kata ustaz apa nama, tolong beli ni. Kalau hampir keluar mana ke, tolong beli tak? Kita pun beli. Dulu harga lebih kurang RM2, RM3 lah. Beli tu balik tuan-tuan, dah gigit kain apa nama? Dah gigit kain satu. Kita ni pakai spender. Kita ni tukang tuang tuan-tuan. Kita tukang tuang, basuh tangan sikit, tuang tu pedihnya cakap tuan-tuan. Dia kata 2-3 hari elok lah. Tuan-tuan ni budak Nabi dah kata 1400 tahun lepas dah. Ni bukan saya kata. Nabi kata 1400 tahun yang lepas. Nabi kata kerana dia tidak mengetahui di mana tangannya berada ketika tidurnya, dia tak tahu. Tuan-tuan dah garu habis tuan-tuan, dia ambil uduk terus apa nama, basuh muka dia tu. Oh tuan-tuan, tak kena. Jadi kita kata hal keadaan rupa-rupanya dia main hukum ni ada sebab. Hari ni baru nampak perasan. Sesiapa yang tidak tidur tetapi dia meragui tangannya terkena sebarang najis atau kotoran, hukumnya adalah sama seperti orang yang sedang tidur juga. Jika dia kini terkena najis, maka tangannya itu wajib dibasuh. Dia tak, itu sunat dah. Jadi wajib dibasuh. Membasuh 2 tangan adalah sunat ketika berwuduk berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi itu tuan-tuan. Kemudian demikian juga sebagaimana Uthman dan Ali turut menyifatkan wuduk Rasulullah SAW dengan kata mereka, faghasalal yad
salasan, baginda basuh tapak tangannya sebanyak 3 kali. Yang dikatakan tangan tadi tu, liat tadi tu adalah merujuk kepada tapak tangan. Di dalam kitab kita Al-Mu'tamad, Matla' Badrain, dia kata apa? Membasuh dan membasuh 2 tapak tangannya hingga kepada pergelangan, pergelangan tangan tu, dahulu daripada berkumur-kumur. Mana kata tuan-tuan basuh dulu, bukan untuk apa? Ini tu nak kumuk kan tuan-tuan. Tangan kita tak tepi mana. Kita kata kotok, tapi rupanya kita sendiri yang kotok. Risau juga tuan-tuan. Rupanya agama ni dia ajak kita jadi bersih. Tapi tuan-tuan, kita yang tak mau jadi bersih. Faham tak? Agama ni dia ajar kita jadi bersih, tapi kita yang tak mau jadi bersih. Nak buat lagu mana tuan-tuan? Macam si ceritakan tuan-tuan, kan dulu hal keadaan masuk rumah, orang tua-tua ni suruh basuh kaki tu adab. Supaya apa tuan-tuan? Tak kotor. Sebab apa tuan-tuan? Agama ajak sendiri supaya jangan jadi pengotor. Walaupun kita kata rumah jadi tu ke apa, tak ada masalah. Ustaz, rumah sendiri, bukan soal rumah sendiri, tapi nak dalam keadaan bersih. Rumah tadi tu dalam keadaan bersih. Kan cuba tengok rumah orang dulu tuan-tuan, mereka tek cicak jatuh je, terus sapu bang. Rumah kita tuan-tuan, cicak duduk atas tu seminggu lah. Bukan cicak tak sapu, teh cicak pun tak sapu. Maaf saya sebut. Rumah kita sekarang, nak kata lagu mana? Kan kadang tak payah jauh, kadang masjid surau pun lebih kurang. Masjid surau ni okey. Surau As-Salikin Fursaid ni okey. Tapi kita kata tempat lain lagi kesian. Kadang dekat Pak Imam punya tempat sujud ni tuan-tuan, ada teh cicak. Pak Imam nak kona ke kanan pun teh cicak, nak kona ke kiri pun teh cicak. Tuan-tuan nak kata apa? Saya tetap ada sekali pernah jadi imam ni tuan-tuan, tikui lalu depan. Dah lah kita jadi imam. Kalau saya lompat tuan-tuan mesti jadi isu hangat tuan-tuan. Dekat Rembau waktu tu, kan tikui lalu depan. Kita kata masjid ni belah tikui ke apa ke? Kita tengah semayang ni tuan-tuan, terkejut tak? Kita kata tutup lah, palam lah mana-mana tempat. Risau pula tuan-tuan. Tak ada anak ke tepi-tepi tu ke tuan-tuan. Mana kata tikui pun ada ni. Ayat kecil tikui pun tak lari daripada tu. Kita nak kata lagu mana? Sedangkan rumah ibadat pun kena bersih. Sebelum rumah ibadat bersih, kita kena bersih dulu. Orang banyak nak cerita hal lain ni bersih, kita bersih dulu, barulah tempat lain boleh bersih. Nak kata lagu mana? Wallahualam. Sama. Kemudian bersugi. Hal ini berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashaqqa ala ummati la'amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kalaulah tidak kerana membebankan umatku, aku akan perintahkan mereka bersugi pada setiap kali berwuduk. Hal keadaan tersebut. Tapi ada kita perasan tuan-tuan, kadang sahabat kita dia sebelum berwuduk tuan-tuan, dia bawa dia punya bau sugi dah, dia angkat tuan-tuan. Lepas tu tak ada masalah pun. Dia kadang dia basuh, okey lah. Yang tak basuh pula kadang kita pun jadi macam tak ketahuan lah. Tapi sekarang ni bagus tuan-tuan, sekarang ni dia ada kotak. Dia ada kotak. Mana kata agama ni tuan-tuan, dia bukan berhenti sekat tu, dia main pula. Kalau tuan-tuan pergi dekat Seri Petaling tu, dia ada macam sarung. Faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak macam kita sarung spek mata tu? Spek mata kita ada sarung dulu tu. Dia ada sarung dulu tu. Jadi tuan-tuan, dia sarung, jadi bawa keluar, dia cicit, dia masuk sarung tu balik, dia tarik sikit, dia masuk sarung tu balik, tutup. Jadi kita pun tak rasa apa, tak ada masalah pun. Dia gigi dah, dia punya pasal lah. Tuan-tuan berwuduk. Ada kalau kita kata kadang dia ni dia basuh elok. Okey, tak ada masalah kan. Jadi tidak ada masalah. Ada orang kata tak boleh hang tak boleh kutuk sunnah. Kita tak kutuk sunnah, cuma kita nak memperelokkan sunnah. Dia kata Nabi mana ada katuk dulu tu. Kita pun tak tahu. Jadi kita kata sekarang ni orang semua geli. Apa-apa sikit dah geli. Lepas tu dia viral pula, salah guna pula viral tadi tu. Orang salah faham. Bila salah faham tuan-tuan, orang kata lah ini pengotok lah apa, jadi masalah. Jadi tuan-tuan, bila ada sarung tadi tu bagus. Kadang kita semayang tuan-tuan, kita tengok sahabat-sahabat kita masuk sarung dia tutup. Jadi tuan-tuan dia pandang kita okey. Jadi tak ada masalah. Kita nak tahu dia ni orang yang bersih atas dia. Jadi Nabi SAW kata apa? Berwuduk tadi tu.
Maksud perintah dalam hadis sebut ialah perintah wajib, namun hadis ini menunjukkan bahawa bersuci adalah sunat muakkad sahaja. Sunat muakkad sahaja disebutkan. Manakala dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyebutkan juga hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari secara muallaq dengan sirah yang jazam. Nescaya aku akan perintahkan, mereka bersuak setiap kali berwuduk. Sebelum ini telah jelaskan cara-cara disebutkan dalam kitab itulah berkenaan dengan siwak tadi itu. Hal keadaan adalah sunat muakkad yang dituntut sangat-sangat pada syarak. Kemudian berkumur-kumur, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Hal ini berdasarkan sambungan hadis Abdullah bin Zaid yang lalu. Famat madha wastanshaqa wastansara thalatha gharfat. Dia berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali cedok dan melecetkannya. Hadis ini menunjukkan dia berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung serentak dengan sekali cedok dan mengelaninya sebanyak 3 kali. Kalau dalam kitab Al-Mu'tamad dia huraikan detail. Dia kata apa? Berkumur-kumur ialah masukkan air ke dalam mulut dan mengucapkannya beberapa kali, kemudian membuang air tersebut dengan menghembusnya sekali. Manakala al-keadaan istinsyaq pula ialah masukkan air ke dalam hidung, iaitu dengan menyedutnya hingga ke pangkal hidung, kemudian air tersebut dihembuskannya keluar semula berserta dengan kekotoran daripada hidung. Perlakuan menghembusnya semula ini, istilah itu disebutkan al-istinsar, berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung adalah sunat ketika wuduk dan mandi. Ini ada berdasarkan hadis riwayat Amr bin al-As, Amru, disebutkan tiadalah seorang kamu yang mengambil wuduk kemudian dia berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung lalu menghembuskannya, melainkan akan gugur segala dosa-dosanya di dalam mulutnya dan daripada hidungnya bersama air tersebut. Disunatkan berlebihan ketika berkumur-kumur. Kalau dalam kitab Al-Mu'tamad dia panjang sikit dia huraian. Dia kata apa? Disunatkan berlebihan ketika berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ini ada berdasarkan hadis juga. Dia kata apa? Sempurnakanlah wuduk dan selatilah di antara celah-celah jari dan berlebihan ketika menyedut air ke dalam hidung, kecuali jika kamu berpuasa. Oleh itu janganlah kita katakan berkumur secara berlebihan apabila sedang puasa. Itu tak boleh. Sunat terhasil dengan memisah antara berkumur-kumur dan menyedut air ke dalam hidung, iaitu berkumur-kumur dahulu sebanyak 3 kali, kemudian diikuti menyedut air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Itu dalam kitab Al-Mu'tamad. Cuma ada pendapat kata sekali harum, dua-dua pun boleh. Mana kata kumuk masuk hidung sekali, hak kumuk hidung tumbuh sekali. Tapi kalau dalam kitab Al-Mu'tamad dia kata apa? Terhasil dengan memisahkan kumuk dulu, kemudian baru masuk air dalam hidung tadi. Menggabungkan kedua-duanya sekaligus. Dabak juga. Dia kata apa? Menggabungkan kedua-duanya sekaligus adalah lebih baik dengan cara berkumur-kumur yang menyedut dalam hidung dari satu cedokan air yang sama, kemudian menghembuskannya semula. Ia dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid yang kita bacakan sebentar tadi. Jadi sekiranya ditinggalkan amalan sunat sama ada berkumur-kumur atau menyedut air ke dalam hidung, hukumnya adalah harus. Ini ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW kepada seorang Budawi, tawadda' kama amarakallah, berwuduklah sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Jadi tuan-tuan, hal keadaan tadi tu hukumnya sunat. Nak buat sekali boleh, nak buat lain boleh, serentak boleh. Mana kata kumur masuk hidung. Kalau tuan-tuan perasan ada tuan-tuan dia kumur dulu. Macam kita biasa kita kumur dulu, kita asin. Tapi kita ni tuan-tuan dah jadi kebiasaan kita lah. Orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia kumuk je, hidung dia tak masuk. Hidung dia tak masuk kan. Biasanya kita hembus. Tengok orang pula lah, ni hembus tuan-tuan, tak tengok orang sebelah. Kadang nak kena agak sebiji. Kadang hari Jumaat ni tuan-tuan orang lah ngabut. Hang tu salah hembus. Kadang-kadang depan hang tu dah memang kawasan kita kata dinding. Hembus lah ke dinding tu. Dia duk gaduh nak hembus ke kiri. Pipe kita dengan pipe dia bukan jauh pun. Ni pipe kita, ni pipe dia. Contoh lagu tu lah Jadi dia pun lagu tu pula. Kita apa kecil besar ni tuan-tuan. Betul.
Mereka ni pun satu buat pipe pun fikirlah kan. Kita contohlah kan, mana-mana engineer apa kata tuan, hang buat tadi tu bagi cantik lah kan. Contoh Haji Raimi nak buat lagu mana, pipe berapa jauh, agak-agak yang munasabah orang tak bergaduh. Sebab dia bergaduh time hari Jumaat, hari lain orang tak bergaduh tuan-tuan. Hari Jumaat ni maaf saya sebut lah, selalu sangat bergaduh. Lagi-lagi saya kita dekat Melaka ni tuan-tuan, kita ambil wudu sekali dengan maki, itu masalah dia. Padahal kita ikut sunnahnya, tak boleh lah nak bisi-bisin ke apa ke. Tapi orang yang maki ni orang belakang, nak ambil wudu ke mandi. Tuan-tuan, orang Melaka dia macam tu, nak ambil wudu ke mandi, nak mandi baik balik rumah. Padahal dia tak kenal kita pun, faham tak? Dia punya style macam tu. Kita pun ambil wudu pelan tuan-tuan. Lagi-lagi kalau yang sumber sebelah ni, kenapa kau tak sembuh tu kat muka aku? Tak senang macam tu. Dia kalau dia marah cakap macam tu. Padahal orang tu sembuh pun, sembuh depan cuma terpercik kat dia. Tapi tuan-tuan, kita kata kita kena jagalah. Kalau kita seorang tak apa, semboklah kat mana pun. Kita kumuk-kumuk semua sana ke semua terpulang. Tapi kita ni dalam skill tuan-tuan, yang kita kata masyarakat tadi tu, terutamanya hari Jumaat, kena buat yang terbaik lah. Sebab orang beratok banyak lagi. Kita dah buat kelaku, duk bergaduh kat depan, wuduk tak ambil. Wuduk tak ambil tuan-tuan. Wallahualam kan. Saja cerita. Bukan sebab apa tuan-tuan, agama ada ajak lagu tu, kita buatlah sedaya upaya. Tapi kita orang biasanya tuan-tuan, kita ambil wuduk, kumuk-kumuk dulu, hidung kita basuh-basuh. Nak masuk hidung, masuk hidung. Tuan-tuan, itu yang agama ajak, yang agama ajak kepada kita. Sudah dapat pahala putah aja. Dapat pahala putah kan. Wallahualam. Yang hidung ni pun satu hai, dah ambil dah semua pun satu hai kat tuan-tuan kan. Payah juga nak cakap tuan-tuan Jadi kita buat yang terbaik lah hal keadaan tersebut. Kemudian yang keenam, menyelati janggut yang tebal. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffa min ma'in fa adkhalahu tahta hanaki fa khallala bih lihiyatah wa qala hakadha amaroni rabbi azza wa jalla. Hadis riwayat Abu Daud, yang bermaksud daripada Anas ketika berwuduk Rasulullah SAW mengambil sejeduk air dengan tapak tangannya, lalu masukkannya ke bawah tulang rahangnya dan menyelati janggutnya dengan air tersebut seraya bersabda, demikianlah Tuhanku merintahkan aku melakukannya. Hal keadaan tu. Jadi kalau dalam kitab Al-Mu'tamad dihuraikan, dia kata apa tuan-tuan, sekiranya janggut nipis, maka wajib membasuhnya beserta kulit yang menjadi tempat tumbuh janggutnya tersebut berdasarkan perintah dapat dalam Quran. Itu kita bincangkan sebelum ni. Macam ni janggut tebal, selagi mana dia ada ruang muka tuan-tuan, maka wajib kena. Lalu tu kita pegang dulu tu. Sekiranya janggut tebal sehingga menutupi kulit yang menjadi tempat tumbuhnya, terlampau rapat sangat, lalu tu, maka wajib mengalirkan air ke janggut itu pada bahagian paling hadapan dagu yang jelas kelihatan kulitnya yang menjadi tempat tumbuh janggut tersebut. Tidak wajib membasuh kulit yang berada di bawahnya, tetapi disunatkan menyelati janggut itu, janggut, iaitu dengan masukkan jari jemari tangannya di bahagian bawah janggut. Dia tolak ni atas daripada rahang tadi tu, dia tolak ni atas tadi tu. Kalau janggut kita panjang lah hal keadaan tersebut. Jadi tidak ada masalah lah. Cuma kita kata orang Melayu kita ni nak ada bot ni payah, nak ada baut, makna kata panjang sangat tu payah. Tapi kalau jenis panjang tuan-tuan, wuduk muka wajib kena. Tapi kita kata keelokan dia penting lah. Ada tuan-tuan, kalau kita kata ada orang tuan-tuan, dia tak trim janggut dia, memang serabai. Bila kita kata dia kata ni sunnah ni, jangan kutuk sunnah. Kita kata sunnah juga, tapi terapi pun sunnah juga. Kita kata rapikan dia bagi elok apa semua tuan-tuan, orang tak kutuk kita dan sebagainya. Ini serabut, tak tahu mana pi, nak ke kanan ke nak ke kiri ke tak tahu tuan-tuan. Bagilah elok. Nak belah boleh, tidak ada masalah, sebab itu merupakan sunnah baginda Nabi SAW. Tapi belah tadi tu plus pula dengan rapi, dengan kemas dan sebagainya. Orang pun tak kutuk kita dan sebagainya. Ni janggut tuan-tuan, tak tahu mana mulut mana janggut. Jenuh nak buka tuan dengan janggut dengan panjang tuan, dengan kita pun tak tahu. Sekarang trend dia orang berlebut tapi dia tak tebal. Dia trend lagu tu pula, dia main, dia tarik sekali tuan-tuan, kemudian dia belah pipi pula, dah mula dah ada dah. Sebelum ni tak ada pun orang yang belah pipi ni. Dia lepas tu rambut pula dah trend lah. Dia budak-budak muda ni lah, budak-budak muda. Dulu dia janggut pun tak ada.
Tapi bila ada main trend dulu tuan-tuan, kita nak janggut ni jangan cakap pakai minyak bon, minyak bon. Tuan-tuan, pakai minyak bon zaman kita. Saya pun sama pakai minyak bon. Tuan-tuan, kita pun nak ni kira janggut minyak bon ni. Sebab saya tak pernah cukup daripada saya belah ni tuan-tuan, bila tingkatan 2 ada sikit, ada satu urat pun kita kata lah, lepas tu pakai minyak bon dulu ni, cerita dulu nanti mereka marah saya pula tengok ni, betul kan? Kita kata tu main tumbuh lah. Saya tak nak cukup gunting trim lah, sampailah nak cukup pun takut. Tapi kalau tentera tuan-tuan, dia kena cukup nak tahu cukup. Kawan saya cerita dia kata apa, nak confirm ni mereka ambil kapas lalu kan, kalau sangkut ada putih-putih tu siap. Kita kata gila ke apa. Dia kata memang tentera mementingkan kekemasan. Ada mementingkan kekemasan kan. Misal tak ada masalah tang janggut. Bukan mereka menafikan sunnah, tidak. Mereka tidak menafikan sunnah, mungkin nak trim lagu tu je lah. Nak trim lagu tu, wallah alam, tidak ada masalah pun hal tersebut. Sebab mereka bukan buat satu i'tikad kata apa sunnah ni kena buang. Mereka tak kata lagu tu, cuma kemasan pada perkara tersebut saja. Tidaklah salah. Tidaklah salah. Kadang kenaikan pangkat kan, kadang-kadang interview dan sebagainya tuan-tuan, kalau tentera dia memang tak boleh dah. Kalau kita yang government ni tak ada masalah pun, kemas jalan. Itu pun ramai yang tak kemas. Itu pun jalan juga. Tuan-tuan, jadi tak ada masalah. Tapi patah balik, jadi agama dia ajak buat tuan-tuan hal keadaan kalau janggut dia panjang, sunat atas dia memasukkan, ambil ayat ni memasukkan tadi tu. Kalau tuan-tuan pergi kat Mekah, Madinah ni tuan-tuan, kan bahagian depan tu dia tempat wuduk tu, kalau tuan-tuan tengok macam mana dia ambil ni tuan-tuan, dia sapu tu masuk seluk depan sapu tu. Bila sapu tu nampak kemas, lepas tu dia biar balik. Dia biar balik. Orang Melayu ni tuan-tuan, orang Malaysia je yang ikat janggut. Tuan-tuan perasan, orang Arab mana ada ikat janggut? Ada lah? Tak ada. Orang Arab tak ada ikat janggut tuan-tuan. Orang Melayu ikat janggut. Orang Melayu kita tuan-tuan pandai sangat, pandai terlebih. Kalau tuan-tuan perasan, kadang ada kat Senawang, saya kata belakang rambut pun nak ikat, janggut pun nak ikat. Saya kata gila ke apa? Tapi trend dah lantak pergi kat dia kan. Kita ni, kita mengaji agama, janggut ada sikit jadi sunat lah. Kita kata hal keadaan sebut lah. Kemudian dia kata apa? Hal keadaan janggut tadi. Kemudian tuan-tuan menyapu seluruh kepala. Hal ini berdasarkan sambungan hadis Abdullah bin Zaid kan, berkenaan dengan menyapu semua kepala tadi tu. Panjang ni, boleh saya laju sikit. Famasaha bi ra'sih fa aqbala bi yadayhi wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sih summa dhahaba bihima illa qafahu summa raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada minhu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dia menyapu kepalanya dengan dua tangannya ke hadapan dan ke belakang, yakni memulakan sapuan dengan kedua-dua belah tapak tangan pada bahagian hadapan kepala membawa ke bahagian tengkok dan seluruhnya berbalik semula ke bahagian hadapan. Jadi menyapu seluruh kepala. Jadi kita kata hal keadaan tersebut, kita ambil ayat tadi ni tuan-tuan, ambil sapu ke belakang. Pasal kadang-kadang orang Melayu kita tak buat. Kalau tuan-tuan pergi dekat masjid India ke apa, masjid Jamik ke apa kah, yang dekat ni lah, dekat KL tu, dekat Jalan Tar tu, kalau tuan-tuan perasan, yang kadang mereka ni ambil tuan-tuan, ada bawa lagu tu kan, mesti boleh, tidak ada masalah. Rupanya agama aja lagu tu, cuma kita tak perasan. Kita duk kata apa mereka ni, kita cuih depan lah dengan remuh bagi-bagi, cuih depan lah tuan-tuan. Rupanya sunat untuk satu kepala tadi tu padahal dia dah pakai pomade lah. Nak sapu satu kepala memang tak nak lah tuan-tuan. Orang kita lebih sayangkan pomade daripada nak basuh, ambil wuduk dengan sempurna. Orang kita lebih sayangkan pomade. Kalau tuan-tuan perasan Jumaat, tuan-tuan tengok lagu mana, dia ambil betul-betul sikit lah. Lepas wajib lah, faham tak tuan-tuan? Lepas wajib lah, sebab yang lain semua keras. Dia kata Dan punya pomade ni bukan murah punya pomade Ustaz. Ustaz punya pomade boleh lah RM10. Dan punya pomade Ustaz RM50. RM50 tuan-tuan pomade sekarang. Saya pun tak tahu, rupanya pomade ni dia ada banyak jenis. Sekarang pomade yang terbaru tuan-tuan, dia ada color. Tuan-tuan boleh buat color tuan-tuan. Tuan-tuan nak color apa boleh. Pakai pomade tu tuan-tuan. Rambut tuan-tuan boleh jadi, kita katakan macam apa nama, kelabu, kuning-kuning, semua boleh.
Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try. Tuan-tuan main semayang, tengok orang kutuk tuan-tuan nak. Gila ke apa kata ni. Tak boleh nak kata apa. Jadi kita tak tahu trend sekarang. Tetapi ya, ni apa nama dekat Senawang, dia jual tu tuan-tuan RM30 pomade. Kecil lah. Kita kata RM5 takkan tak boleh. Dia kata ustaz tak dapat dia nak nolong. Tak dapat dia nak nolong lah. Kita kata kawan dia memang nak jenis lagu ni, sebab pomade tu ada banyak jenis. Sampai RM50 pun ada satu kotak kecil tu lah. RM50 tuan-tuan. Wallahualam, saya tak pasti tuan-tuan apa ingredient kepada pomade, saya tak tahu. Kalau kita tengok balik, mungkin kalau boleh cek balik ingredient dia tuan-tuan, takut dia risaukan tak mengalirkan air ke apa ke, jadi masalah. Sebab dia dah pakai sampai ke depan. Kita nak masalah roksih tadi tu, iaitu nak menyapu kepala. Bila nak menyapu kepala tuan-tuan, kena sempurna atas dia. Kalau kita kata minyak rambut biasa tu boleh, tidak ada masalah, sebab dia tak melekat. Tadi saya tak tahu ingredient apa, wallahualam, saya tak pasti. Sama juga ada orang tanya, dia kata ustaz color rambut, tapi color tu dia pakai peluntur, color tu tak boleh luntur. Macam mana, sah ke tak? Saya kata tak boleh, kena tanya daripada mufti ni. Kalau ikut kita tuan-tuan, botak kepala botak kepala lah. Tanya sahabat-sahabat lain pun kata botak kepala je ustaz, siapa suruh dia pakai? Masalah perempuan. Tuan-tuan, yang pakai lagu tu perempuan, dia pakai yang peluntur pun tak boleh nak buat apa. Sebab tu dia buat yang pomade ni, pomade berkala. Bila pomade berkala dia pakai keluar kala tuan-tuan, dia basuh hilang lah. Saya tak tahu dia basuh guna ayak ke apa ke, wallahualam. Tapi ada tuan-tuan, kadang kita duduk kedai-kedai gunting rambut ni tuan-tuan, kawan kita sambil-sambil sembang, dia mana ni ustaz, ini kala ni RM40. Dia berkala sikit ustaz. Kalau ustaz nak pakai, ustaz boleh. Dia kata gila ke apa. Sebab tu saya suka botak. Kata senang, botak ni tak payah nak pakai pomade ke apa ke, tak payah. Dia kata tu lah ustaz, macam mana nak dapat makwa lain? Ustaz botak nak kira makwa lain pasal apa pula tuan-tuan. Kita pun pelik tuan-tuan tak ada kena-mengena tapi agama dah ajak betul lah berkenaan dengan basuh kepala. Dalam kitab Mutamad Muhammad Zahili, dia kata apa? Kepala ialah tempat tumbuhnya rambut. Ketika berwuduk, wajib menyapu kepala, dengan arti kata yang menyatakan menyapu sekalipun sedikit sunat. Maafkan saya, menyapu sekalipun sedikit sahaja. Disunatkan menyapu semua kepala, iaitu mencedok air dengan menggunakan 2 tapak tangan, kemudian mencurahkannya semula. Baki air tersebut disapu pada kepala dengan cara ditemukan hujung jari kedua-dua belah tapak tangan dan diletakkan di hadapan kepala, kemudian melalukan kedua tapak tangan dan menyapu hingga ke belakang tengkok dan dibalikkan semula ke hadapan tempat dia memula sapuannya tadi. Jadi dah habaq hal keadaan tersebut tuan-tuan berdasarkan hadis yang dibacakan tadi tu. Jadi kita katakan tadi tu, ambil ayat tadi tu, kita kata pergi belakang, patah balik depan. Masalah hal keadaan tersebut. Kemudian 8, menyelati celah-celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Cara menyelati jari-jari tangan adalah dengan memasukkan jari-jari kedua-dua belah tangan antara satu sama lain. Sementara cara menyelati jari-jari kaki pula ialah menggunakan jari kelingking tangan kiri, dia kata bermula dari jari kelingking kaki kanan dan berakhir pada jari kelingking kaki kiri. Jadi hal keadaan disebutkan kalau nak guna tuan-tuan, hal keadaan menggunakan jari kelingking tangan kiri. Dapat. Kalau tangan kanan ni tidak ada masalah lah, memasukkan jari yang kedua. Kalau ni ambil jari tadi tu, tonyoh. Tapi kita pun tonyoh menyelat tadi pun dah sunat dah, cuma kaifiat. Kaifiat. Sama juga ada tanya, dia kata ustaz, potong kuku ni berkenaan dengan potong kuku. Potong kuku ni ustaz kira macam mana? Kita kata sunat. Habis tu ada yang kata potong daripada sini sampai sini lah apalah. Dia kata, kita kata itu kaifiat dah. Cuma di sana ada beberapa hadis hal keadaan dinyatakan oleh sebagian ulama, dia kata doif berkenaan dengan kaifiat tersebut, tapi boleh dilaksanakan, tidak ada masalah. Sebab Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Syarah Muslimnya menguraikan berkenaan dengan perkara tersebut. Kalau nak mulakan dengan kanan, mula dari sini, ni berhenti. Ni pula tuan-tuan hal keadaan ni berhenti. Boleh, tidak ada masalah. Nak abang kepada kita lah. Kalau ni
Ni boleh juga. Tuan-tuan, kalau Imam Nawawi kata apa, habiskan kanan, baru habiskan kiri. Imam Ghazali kata hal kanan tidak ada masalah pun. Yang penting kaifiat tadi itulah. Yang kita pegang pula, tuan-tuan, tak payah pening kepala. Yang penting potong kuku. Duk bergaduh kaifiat, kuku pun tak potong. Tuan-tuan, orang kita masalah kan, duk cerita benda yang tang kaifiat, yang lain tak kena. Itu dia masalah kat situ. Kemudian hadis ini berdasarkan hadis Turih maksud daripada Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu, bagilah tahu kepada aku tentang wudu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwuduklah dengan sempurna, selatilah antara jari dan lebihkanlah perbuatan masukkan air ke dalam hidung kecuali kamu berpuasa. Kemudian daripada Mustawrid katanya, aku melihat Rasulullah SAW berwuduk, baginda menyelati dari celah-celah jari kedua-dua belah kakinya dengan jari kelingking. Kalau disebutkan berkenaan dengan di dalam kitab Al-Mu'tamad, dia kata takhlil. At-takhlil ialah memasukkan jari jemari tangan ke celah-celah jari tangan dan juga kaki. Takhlil nama dah. Ia dimulakan dengan jari kelingking kaki kanan dan berakhir dengan jari kelingking kaki kiri. Caranya ialah dengan masukkan jari kelingking tangan kiri ke celah jari kelingking kaki kanan dan jari kelingking tangan kanan ke celah jari kelingking kaki kiri dengan memasukkannya dari arah bawah kaki. Hal keadaan mana kata selak dulu lah. Mana kata bukan lagu tu, selak dulu. Mana kata tapak kaki dia kita selit lagu tu lah. Tapi kita nak buat lagu tu pun boleh juga, tidak ada masalah lah. Kemudian dapat sekiranya jari melekat antara satu sama lain yang menyebabkan air tidak sampai ke celah-celahnya kecuali dengan cara menyelati di antaranya, maka wajib seorang itu menyampaikan air ke bahagian tersebut dengan cara menyelatinya ataupun dengan cara lain yang mampu menyampaikan air pada celah-celah jari tersebut. Jadi bab jari itu selesai lah hal keadaan. Kalau kena juga anda tak boleh nak, kecuali kalau dia kata memang dah terlekat lah, tak boleh nak buat apa lah. Ada jenis orang tuan-tuan dia terlekat sikit lah, dia boleh buka depan lah. Jadi dia kena buka sikit, hadapan tadi tu kena buka sikit. Tapi kalau jenis kurus ni senang. Jenis kurus ni tuan-tuan, dia buka dia keluar lah. Jenis badan muda besar ni, kita dengan nak pegang kepala pipe lagi, orang duk beratok panjang lagi, kita nak stablekan badan lagi, dia pun akan faham. Yang mana kurus ni kan faham tu, kita nak bagi backhand sekali tuan-tuan. Tadi kawan saya, kita nak ambil wuduk, dia boleh main-main dengan kita pula. Dia kata apa lu ustaz, ambil wuduk lama sangat tang kaki. Kita kata sabarlah, hang ambil senang lah, hang terus buka tuan-tuan, nampak ada celah-celah jari. Kita dengan dah memang lemak tepi-tepi tu, nak kena selak satu. Dia duduk belakang saya sikit lagi nak kena backhand. Kalau kena tuan-tuan mau terterak pula dah. Mau satu hai budak-budak ni nak ngutuk ustaz ni pun satu hai. Tengoklah saya ustaz. Kan nak kutuk ugut kan. Tapi nak malah kemana, kita betul. Sebab nak stabilkan badan bukan senang tuan-tuan. Orang gemuk, dia nak stabilkan badan bukan senang. Sebab nak pegang kepala pipe, silap pegang, patah kepala pipe, tak daya. Tak daya, nak malah kemana kan. Sebab tu saya suka cakap, apalah salahnya pihak masjid surau ni guna kepala pipe besi. Dia kuat sikit, gagah sikit kalau kepala pipe plastik. Tapi pihak masjid pula marah. Dia kata ustaz bubur besi hilang. Lagu tu pula saya pun tak boleh nak kata apa. Tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Sambung. Menyapu dua telinga luar dan dalam dengan air yang lain selain daripada air buat menyapu kepala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mazhabi ra'si wa udhunai zahiri hima wa batinihima. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala dan kedua-dua belah telinganya luar dan dalam. Hadis seterusnya, mazhabi ra'si wa udhunai batinihima bis sabbahatain wa zahirihima bi ibhamai. Jadi yang maksud baginda Nabi SAW menyapu kepala dan menyapu bahagian dalam kedua-dua belah telinganya dengan kedua-dua jari telunjuk dan bahagian luarnya dengan kedua-dua ibu jari. Jadi tuan-tuan dah habaq hal keadaan tadi itulah yang kita kata lagu tu.
yang kita pegang tadi tu kan. Aku melihat Nabi SAW berwuduk, baginda mengambil air yang lain dan menyapu dua telinganya selain daripada air buat menyapu kepala kan. Hal keadaan tersebut terulang jadi berkenaan dengan menyapu telinga tadi ni tuan-tuan, disebutkan di dalam kitab Al-Mu'tamad, dia kata apa, disunatkan menyapu dua telinga, iaitu cuping luar dan cuping dalam ketika berwuduk. Ini berdasarkan hadis yang dibacakan tadi. Menyapu kedua telinga sehingga secara sempurna adalah dengan menggunakan air yang baru, bukan air yang telah digunakan untuk menyapu kepala, kerana telinga merupakan anggota tersendiri dari segi nama dan kejadiannya dan tidak termasuk dalam bahagian kepala. Oleh itu telinga mempunyai hukumnya sendiri dalam hal bersuci, sebagaimana juga anggota-anggota lain. Ini berdasarkan apa yang kita bacakan sebentar tadi, iaitu hadis beliau Abdullah bin Zaid melihat Rasulullah SAW berwuduk, baginda mengambil air untuk menyapu telinganya, lain dari air digunakan untuk menyapu kepalanya. Jadi dah apa? Menyapu telinga dilakukan selepas menyapu kepala. Cara menyapu telinga ialah mencedok air dengan tangan, kemudian masukkan dua hujung jari telunjuk ke dalam telinga, kedua lubang telinga, kemudian dipusingkan jari tersebut dalam lipatan cuping telinga bahagian dalam, sementara dua ibu jari disapukan ke atas cuping telinga bahagian luar. Seterusnya kedua tapak tangan yang menyapu keadaan basah ditempelkan pada kedua belah telinga untuk menyapu keseluruhan telinga jadi dah abang yang bawah ni tuan-tuan. Seterusnya kedua telapak tangan yang dalam keadaan basah ditempelkan pada telinga, kedua belah telinga, untuk menyapu keseluruhan telinga. Jadi tuan-tuan dia ambil ayam tempel kering. Ada tuan-tuan, saya jumpa ada satu hamba Allah tuan-tuan, sahabat kita tuan-tuan, apa saya tengok orang Melaka Nazrul nama dia ambil ayam ni, dia tempel dekat telinga. Kita pun tanya, ada mana Syekh belajar? Dia kata ustaz ajar dia. Tuan-tuan, buh telinga boleh, tidak ada masalah. Hal tersebut rupanya tuan-tuan ada dalam kitab ada dalam kitab. Tapi kita ni tuan-tuan ambil telinga dia pun bukan main laju dia sebelah-sebelah ke ada dua-dua belah. Hal keadaan disebutkan sunat dua-dua belah sekali. Dua-dua belah sekali ambil ayat tu baca. Kita ni tuan-tuan sebelah, habis dulu sebelah, tak tahu sayang apa, tak tahu tuan-tuan kita ambil dua-dua belah sekali. Tapi disebutkan berkenaan dengan urat telinga ni lah, urat telinga tadi tu jadi kita kata hal keadaan tersebut. Jadi kalau dulu tuan-tuan, ustaz abang dia kata apa, ambil daripada ujung ni, hampusin dan naik atas, nanti akan nampak dia punya jalan dah. Jalan dah tolak naik atas. Wallahu a'lam. Tak tahu itu kaifiat yang betul ke tak. Kalau kita kata berdasarkan hadis-hadis, jolok masuk tuan-tuan, tolak keluar, tidak ada masalah hal keadaan tersebut sunat tuan-tuan. Tapi orang Melayu kita dah beranggapan dia wajib dah. Dah menjadi satu kebiasaan dah. Kemudian melakukan semua perbuatan fardu wuduk dan sunatnya sebanyak 3 kali. Hadis berdasarkan hadis keadaan an Utsman radhiyallahu anhu, ala urikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa tawadda'a salasan. Maukah kamu aku tunjukkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk? Sayyidina Utsman kata, kemudian dia pun berwuduk 3 kali, 3 kali. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ke sebelah ini ketika membasuh tangan dan juga kaki. Apabila kamu berwuduk, mulakanlah dengan anggota yang kanan. Hadis berkenaan fardu wuduk yang lalu juga menjadi dalil kepada perkara tersebut. Kemudian ke-12 menggosok-gosokkan tangan atas anggota ketika membasuhnya. Disebutkan daripada Abdullah bin Zaid, Nabi SAW telah berwuduk, baginda bersabda, beginilah caranya sambil menggosok-gosokkannya. Kemudian berturut-turut membasuh semua anggota wuduk secara berturutan tanpa berhenti, yakni membasuh anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama kering, kerana mengikut perbuatan Nabi SAW sebagaimana yang nyatakan dalam hadis-hadis yang telah lalu. Kemudian saya laju sikit, melebihkan basuhan muka ke bahagian kepala dan membasuh bahagian atas 2 siku dan buku lali. Jadi dah abang tuan-tuan, basuh muka ni bagi lebih sikit. Kita dah bincangkan sebelum ni tuan-tuan hal keadaan tersebut berdasarkan hadis yang maksudnya sungguhnya umatku pada hari kiamat, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Dah abang hal keadaan tersebut akan diseru dalam keadaan kepala, 2 tangan dan kaki mereka bercahaya kerana kesan daripada wuduk, min asaril wuduk.
Oleh itu, siapa di kalangan kamu yang boleh masuk bahagian kepalanya lebih, maka lakukanlah. Dalam riwayat lain daripada Imam Muslim, maka hendaklah dia melebihkan basuhan bahagian muka, 2 siku dan 2 buku lali. Jadi kalau siku tuan-tuan lebihkan, lebihkan. Tapi budak-budak ni dia ambil wuduk takat ni lah. Saya bukan tengok budak-budak, kadang orang tua dia ambil wuduk ni tuan-tuan, cek ni lah. Saya kata hak ni siku hang apa kah? Tuan-tuan, siku ni kan. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar tomoy, dia abang dulu siku mana. Tuan-tuan, kita punya siku, betul ini siku. Dia kata ni bukan siku lagi, habiskan dulu. Hak ni buah kita. Sebab tu tuan-tuan kalau tomoy, ajak tomoy pula dalam ni. Kalau tomoy tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi siku betul, boleh kita kata rabit sebab tajam ni tuan-tuan. Sebenarnya dia bukan setakat ni lah, habis ni. Habis. Kita kata hak ni, tapi kita buka tuan-tuan, sampai gitu je. Tapi kita kata hal keadaan, habiskan sikit, buka, habis lah. Jadi lebihkan, tidak ada masalah. Kan nak mengaji tomoy lepas ni. Tak ada saja juga tuan-tuan. Bersederhana menggunakan air tanpa berlebihan atau dan terlalu sedikit daripada Anas, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi, berwuduk dengan secupak air, secupak bersamaan dengan 9.2 cm padu. Kemudian 16, menghadap kiblat ketika berwuduk. Ini kerana kiblat merupakan arah yang paling mulia. Juga tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Ini kerana mengikut perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-18, tasyahud, dan berdoa setelah selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sama wa ja'alni min ibadikas salihin tadi tu. Doa seterusnya, al-keadaan subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi hal keadaan tersebutlah dengan maksud-maksudnya sekali. Jadi tuan-tuan nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan, rupa-rupanya sunat wuduk ni banyak. Sunat wuduk ni banyak. Ni kalau nak baca berkenaan dengan dalam kitab Al-Mu'tamad ni tuan-tuan, terlampau panjang. Dia bawakan pula sekali dengan selawat, zikir, membaca, mengarah ke arah kiblat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita ada tempat wuduk tu, contoh tuan-tuan kita buruh kan doa wuduk tu tuan-tuan, dia ada tampai lah, dia ada jual ya, tampai. Tuan-tuan tampai ke tu kan, orang habis wuduk baca doa tuan-tuan dapat pahala buta kan. Jadi kita baca doa tuan-tuan, tapi baca doa ni turun dulu daripada ni. Ada juga yang pandai, dah habis basuh kaki bagai-bagai tuan-tuan, orang beratok panjang ni cerita hari Jumaat lah ni, sebab besok Jumaat. Saya besok Jumaat mesti trauma sebab nak beratok panjang tu. Dia berkata, ustaz ambil lah dekat ofis, hang cakap senang lah. Kalau ofis dekat boleh tahan lah. Kita tuan-tuan mesti kita kata dekat senang sikit lah. Dia habis tuan-tuan dah basuh kaki bos semua, dia bangkit dah, tak ada tangan situ. Agak-agak lah, keluar lah dulu. Bukan salah pun, faham tak tuan-tuan? Bukan apa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sambil jalan ni, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dia boleh baca. Sama juga tuan-tuan dengan sahabat kita. Ada tuan-tuan saya naik kereta, dia tuan-tuan duduk belah sana stesen minyak. Dah bubur isi minyak berbagai tuan-tuan, jalanlah dulu barulah baca doa. Dia tak tahu orang tengah beratok ni, harga minyak naik waktu tu lah. Kalau malam tadi mungkin dia tak baca lah ke apa lah, sebab orang tak nak kan. Malam tu tuan-tuan, orang mesti beratok, minyak dah naik. Dia boleh suruh anak dia baca Abah Amin. Faham tak tuan-tuan? Oi, kita duduk sebelah, kita kata kalau aku duduk belakang kereta memang kena lah ni. Kena tengok nak buat satu benda ni tuan-tuan, lihat kepada keadaan. Bukan salah pun, naik pelan-pelan, gerak, baca doa, baca kita amin. Dia nak kira jangan tayar tu bergerak lagi, baca doa habis baru bergerak, tu tak kena. Jadi kita kata tengok keadaan. Kalau memang tak ada orang, part tu kita seorang, hafal plane pun kosong, tak ada orang, kita nak ajar Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh, tidak ada masalah. Tapi tengok keadaan. Tengok keadaan. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita berhenti setakat tu. Nanti ke depan nanti kita akan masuk tuan-tuan perkara makruh ketika berwudu. Ada soalan?
dah clear dah kot. Sebab perkara sunat ni senang. Nanti ke depan ni tuan-tuan, dia main dengan perkara makruh ketika berwudu. Kadang ada orang tanya kita, ustaz, makruh ke ni? Ustaz, makruh ke ni? Keadaan ada yang kata, ada ustaz, kita tempat semayang kita ni ustaz, ada kain lap. Dia habis tuan-tuan, dia lap terus wuduk dah. Mak angkat saya cerita, saya kata betul kan? Dia kata betul. Memang kawasan tu tuan-tuan ambil je wuduk, dia ada kain lap untuk lap terus. Kita kata tak payah lap pasal apa? Dia kata sebab depa semayang lantai. Faham tak tuan-tuan? Jadi depa kena lap dulu. Kalau dak basah ni tuan-tuan, lantai dikotak. Kita kata pelik ni. Main mana mengaji tak tahu tuan-tuan. Kita kata kalau lagu tu baik kita guna sejadah tadi tu, jadi tak ada masalah lah berkenaan dengan sejadah tadi tu. Jadi okey lah kan, wallahu alam. Jadi kita tengok berkenaan adakah itu makruh, bagaimana juga berkenaan dengan gunakan tangan kiri, kita kata basuh guna kiri dulu dan sebagainya. Insyaallah kuliah akan datang, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan fa'alan wa ibadatan wa salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, billahi taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.